Tapi komen bila di Facebook asal. Main. Kau asal iPhone. Dari iPhone. Lagi apa? Tutup. Main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in wa ba'du. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpuasa pada hari yang pertama. Pada tahun ni mudah-mudahan kita diberi muwafaqah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan sehingga akhir bulan dan kita digolongkan dalam golongan la'allakum tattaqun, supaya kita semua ni jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-tuan dan puan-puan, ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita mula saya nak tahu adakah gambar saya, suara saya clear ataupun tidak. Minta tolong komen dulu. Ahlan wa sahlan, Ustazah Jai, Ustaz Azwan. Batu Pahat clear, alhamdulillah. Clear, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Azam. Ustazah Siti Awal, waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jelas alhamdulillah. Okey, insya-Allah hari ini kita akan bincangkan satu tajuk yang amat penting dalam bacaan Al-Quranul Karim. Cuma sebelum itu marilah sama-sama kita buka perjumpaan kita pada petang ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, alhamdulillah, kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada petang ni dalam satu slot yang baru yang kita buat sempurna dengan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk makluman semua, program yang kita buat pada hari ini pada jam 2.30 petang ataupun 2.30 petang ni, insya-Allah akan berlangsung sepanjang bulan Ramadan. Akan berlangsung sepanjang bulan Ramadan. Kita akan bincangkan berkaitan dengan makharijul huruf was sifat. Okey, makhraj huruf dengan sifat huruf sahaja. Okey, cuma hari ini insya-Allah kita akan ambil masa untuk pengenalan dahulu berkaitan dengan makharijul huruf. Kita ambil masa pengenalan, cuma saya jangka perbincangan kita pada setiap hari tidak panjang. InsyaAllah kita akan ambil masa selama setengah jam saja insyaAllah untuk kita bincang satu hari satu makhraj berkaitan dan seterusnya berkaitan dengan sifat-sifat yang ada pada makhraj, pada huruf sesuatu huruf tersebut.
Okey. Yang keduanya minta tolong share dulu, minta tolong share supaya lebih ramai lagi sahabat kita di luar sana yang mampu untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dan yang keduanya, untuk makluman juga, kelas online kita pada setiap malam, kelas mari ngaji kita pada setiap malam, sempena dengan Ramadan ni kita tawakufkan dahululah, kita berhenti dahulu, kita stop dahulu sekejap untuk beri laluan kepada tuan-tuan dan puan-puan memperbanyakkan bacaan Al-Quran pada waktu malam, memperbanyakkan solat pada waktu malam, dan insya-Allah kita sambung belajar selepas daripada Ramadan. Cuma pada tengah hari ni kita tukar kepada tengah hari perbincangan santai lah berkaitan dengan makharijul huruf was sifat. Okey, tujuannya tidak lain dan tak bukan adalah liyalfudhu bi afsahil lughat, supaya kita dapat sebut Al-Quranul Karim, kita dapat baca Al-Quranul Karim dengan afsahil lughat, dengan bahasa yang paling fasih, dengan sebutan yang paling fasih. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan para malaikat yang mulia lah. Okey, sebab kita ni baca Al-Quran, sama ada kita baca dalam keadaan lancar atau kita baca dalam keadaan sangkut-sangkut, semuanya diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Cuma apabila kita baca dalam keadaan lancar, kita baca dalam keadaan yang fasih, nescaya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita lagi banyaklah berbanding dengan orang yang baca dalam keadaan tatak. Dia baca dalam keadaan, dalam bahasa Melayu disebut, dalam bahasa Kelantan disebut kokak-kokak. Tak. Ataupun dalam keadaan yang sangkut-sangkut lah. Okey. Ahlan Dr. Zun, Ustaz Arifin, Haji Zam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Syarifah, Puan Melati, Ustaz Sabri. Okey. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, cuma saya ni dengan teknologi agak kaku sikitlah. Hari ni kali pertama kita host dengan gunakan Zoom dan kita buat live di Facebook lah. Mudah-mudahan hari ni sesi percubaan dan mudah-mudahan ianya berjalan dengan lancar lah. Okey. Ahlan Ustaz Badrul Hisham. Okey. Tanpa melengahkan masa, jom kita tengok dulu berkaitan dengan makharijul huruf, perbincangan berkaitan dengan makharijul huruf. Okey. Ustaz Tun, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan nampak tak skrin yang cuba saya share dengan tuan-tuan berkaitan dengan definisi makhraj huruf. Definisi makhraj huruf. Makhraj huruf merupakan elemen yang terpenting dalam pembacaan Al-Quran. Tak dapat tidak dah. Baca Quran ni kita kena tahu makhraj, kita kena tahu sifat. Dia tujuannya adalah apabila kita tertukar sebut makhraj, maka kita akan tertukar huruf. Apabila kita silap memasangkan sifat pada sesuatu huruf, ianya akan menyebabkan huruf tadi akan berpindah kepada huruf yang lain, menyebabkan pertukaran yang berlaku dalam bacaan Al-Quranul Karim kita lah. Okey, maksud makhraj adalah dari sudut bahasa tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf, dari sudut istilahnya tempat keluar huruf yang mana terputusnya suara sebutan sesuatu huruf ketika menyebutnya. Maka ianya berlaku perbezaan sesuatu huruf dengan huruf yang lain. Okey. Puan Nuri, waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan. Okey, makhraj huruf merupakan perbahasan ilmu tajwid yang paling penting, kerana oleh yang demikian Imam Al-Jazari, Imam Ibnul Jazari berkata, "Idz wajibun alaihimu muhattamun." Dia kata, wajib ke atas orang yang nak baca Quran, qabla syuru'i awalan an ya'lamu, sebelum dia mempelajari bacaan Al-Quran ini dia kena tahu makharijal hurufi was sifati, tempat keluar bagi setiap huruf beserta dengan sifat-sifatnya. Liyalfudhu bi afsahil lughati, tujuannya supaya dapat sebut Al-Quran, dapat baca Al-Quran dengan paling fasih.
Okey. Cuma makhraj ni tuan-tuan, okey. Okey, saya minta maaf kalau yang kecil tu boleh ikut saranan daripada Ustaz Sabridin. Okey, pusing handphone jadi mendatar, jangan memanjang. Okey. Sebenarnya kalau siapa-siapa ada buku apa? Muqaddimah matan al-Muqaddimah Al-Jazari ni boleh bukalah. Okey, boleh buka muka surat yang ke 13. Okey. Huruf makhraj huruf suara yang bergantung kepada makhraj. Huruf ni adalah suara yang bergantung kepada makhraj. Makhraj ataupun tempat keluar dia. Okey. Dan istimewanya bahasa Arab ni, dia setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran dia ada rumah dia masing-masing. Kita tak boleh tertukar rumah. Bila tertukar rumah akan menyebabkan tertukar huruf. Bila tertukar huruf menyebabkan kita tukar kalimah dalam Al-Quran. Bila tukar kalimah dalam Al-Quran, bila tukar huruf dalam kalimah Al-Quran, kadang-kadang ianya menyebabkan berlaku pertukaran maksud. Adik. Okey. Makhraj ada dua. Makhraj yang disebut sebagai muhaqqaq. Muhaqqaq ni maksudnya kita tahu secara detail ataupun kita tahu secara terperinci di manakah huruf tersebut keluar. Okey, di manakah rumah huruf tersebut. Itu yang disebut sebagai makhraj muhaqqaq. Makhraj muqaddar pula adalah okey, dah ada penerangan di bawah bergantung pada salah satu juzuk daripada juzuk-juzuk halqum ataupun lisan ataupun dua bibir mulut. Okey, ni bagi makhraj yang muhaqqaq lah. Manakala makhraj muqaddar iaitu makhraj yang luas. Rongga halqum contohnya ataupun rongga mulut tidak mampu untuk kita menentukan dengan tepat. Kan makhraj ini dia ada makhraj al-jauf. Makhraj al-jauf disebut sebagai makhraj yang muqaddar. Iaitu untuk huruf alif, waw dan ya al-mad. Waw, alif, waw, ya, mad lah. Yang menyebabkan bila ada alif tu menyebabkan bacaan yang panjang. Contohnya qala, qila, yaqulu, dia jadi panjang. Ini fungsi bagi huruf yang alif, waw, ya, mad. Dia dikira sebagai makhraj yang muqaddar. Kenapa makhraj muqaddar? Kerana ianya tidak boleh ditentukan secara tepat di mana kedudukan bagi makhraj itu tadi. Dia duduk di dalam mulut ni beserta dengan halqum panjang. Kita tak tahu. Yang kita tahunya hanya ada dalam mulut lah. Ustaz boleh share slide yang bincang dalam Telegram. Okey, insya-Allah lah. Halaman yang ke-14 sekarang ni. Okey. Huruf yang keluar daripada makhraj yang muqaddar ialah huruf mad iaitu alif, waw dan ya. Sebab itulah boleh dibaca dengan 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat mengikut keadaan lah. Okey. Kita tengok dulu cara kita nak menentukan ataupun cara kita nak mengetahui makhraj ataupun tempat keluar bagi huruf. Dia ada 2 cara sahajalah. Sama ada kita datangkan huruf hamzah dan datangkan huruf yang kita nak tahu. Contohnya huruf kha contohnya. Okey, kita datangkan hamzah dan kita sukunkan huruf yang kita nak tahu tadi. Maka kita tahu ianya keluar daripada halqum atas ni, adnal halq. Halqum yang paling hampir dengan mulut. Ataupun kita datangkan juga letakkan huruf yang sama. Contohnya huruf kha lagi, khakh. Okey, satu bagi atas, satu sukun. Khakh, maka kita tahu ianya keluar daripada halqum yang hampir dengan mulut, halqum atas. Okey. Ini maklumat secara ringkas yang boleh saya sebutlah. Okey, pendapat ulama mengenai bilangan makhraj huruf, para ulama berselisih pandangan dalam menentukan makhraj huruf. Okey, sebab ianya bukannya benda yang qat'i, tapi dia adalah perkara yang berkaitan dengan ijtihadi. Sebab itulah ada ulama ni kata begini, ada ulama ni kata begini. Cuma berlaku khilaf pun dia tidak lari jauh lah. Cuma kadang-kadang ada yang dicantum sekali, ada yang dipecahkan. Cuma ianya berkaitan dengan perkara yang agak sama lah, yang hampir. Okey. Seterusnya ada 3 pandangan. Kita berpegang dengan pandangan jumhur lah.
iaitu pandangan jumhur ulama dan diguna pakai oleh Imam Al-Jazari di dalam muqaddimahnya, iaitu ada 17. Disebut makharijul huruf 17, makharijul huruf 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makhraj huruf ni ada 17. Makhraj huruf ada 17. Ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar, mengikut pandangan yang paling utama, yang paling tepat lah. Ataupun mengikut pandangan jumhur ulama. Pandangan Imam Syatibi dan Sibawai, makhraj ada 16, iaitu mereka tidak mengirakan makhraj al-jawf. Imam Syatibi tak kira makhraj al-jawf. Dia kata tak ada, maka jadi 16 makhraj. Pandangan Farra dan Qutrub ni ulama lughah, ulama bahasa, iaitu ada 14. Mereka menjadikan huruf lam, ra dan nun satu makhraj sahaja. Sedangkan kita mengira lam satu makhraj, nun satu makhraj, lam satu makhraj. Okey. Maka kalau kita tambah 3 ni jadi 17 jugalah. 14 tambah 3 jadi 17. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini disebabkan kita pengenalan, maka kita ambil maklumlah berkaitan dengan perbincangan secara ringkas berkaitan dengan makhraj ni. Jadi makhraj ni dia ada, tadi kita sebut sebagai makhraj yang muqaddar dan makhraj yang muhaqqaq. Muqaddar maksudnya kita tak tahu secara tepat kedudukannya, dan muhaqqaq kita tahu secara tepat kedudukannya. Okey, terbahagi kepada dua lah. Dan satu lagi, makhraj secara umum ni dia terbahagi kepada 5 bahagian ataupun 5 tempat. Yang pertama disebut sebagai al-jawf. Yang kedua disebut sebagai al-halq, halqum. Jawf tadi rongga kosong dalam mulut dan halqum lah. Al-halq, halqum. Nombor 3 al-lisan, lidah. Cuma lidah dia ada banyak bahagian. Ada hujung lidah, ada tengah lidah, ada pangkal lidah, ada tepi lidah. Okey. Cuma secara ringkasnya disebut sebagai al-lisan. Syafatain. Syafatain pun ada 2 jenis. Ada yang berlaku pertemuan di antara bibir atas dengan bibir bawah. Ada yang berlaku pertemuan bibir bawah dengan hujung gigi atas. Okey, ini berkaitan dengan syafatain. Yang kelima berkaitan dengan al-khayshum. Al-khayshum ni hidung. Al-ghunnah makhrajuha al-khayshum. Dia kata ghunnah makhrajnya khayshum. Yang ada dengun saja yang keluar daripada hidung. Maknanya selain daripada dengun ada huruf min dan huruf nun lah, yang akan keluar melalui hidung. Kerana apa? Kerana dia saluran dia tersumbat ataupun saluran dia tersekat, menyebabkan dia akan keluar ikut hidung. Okey. Secara ringkas berkaitan dengan makhraj, pembahagian makhraj yang 5 ni selesai. Cuma saya nak tunjuk okey. Tuan-tuan nampak tak? Gambar rajah yang baru selesai ditulis, yang baru selesai dilukis. Nampak tak? Minta tolong komen, nampak tak gambar rajah? Easy makhraj ada dekat sebelah kanan, sebelah kiri. Kecil tak, saya dah buka besar. Kejap. Sekejap Adakah saya kena keluar dulu? Okey. Sekarang ni dah besar ke belum? Saya kali pertama guna benda ni, jadi saya agak kaku sedikit, minta maaf. Tak keluar. Sekejap
Tak, saya dah buat gambar besar sebenarnya. Cuma tak buka tadi. Sekejap. Saya tutup dulu. Okey. Di sini, di sini, di sini. Di sini. Okey. Jelas ataupun tidak? Okey, ini gambar berkaitan dengan makhraj nah. Okey. Sekejap. Okey, dah keluar daripada file. Okey, dah boleh. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ni secara ringkas berkaitan dengan makharijul huruf. Okey. Kalau kita mulakan daripada depan, kita akan dapati dua bibir ni, bibir atas dengan bibir bawah disebut sebagai syafatain ataupun dua bibir. Syafatain, asy-syafah maksudnya bibir, syafatain dua bibir, bibir atas dengan bibir bawah. Berkaitan dengan syafatain. Maka ianya keluar daripadanya ada 4 huruf. Okey, ada 4 huruf. Huruf fa, huruf ba, huruf waw dan huruf mim. Ada 4 huruf. Cuma yang keluar daripada bibir atas dengan bibir bawah ni ada 3 sahaja. Ba, waw dengan mim, bom. Yang kita boleh ringkaskan sebagai bom lah. Ada 3 huruf. Dan huruf fa satu lagi, walaupun dianya dikelaskan dalam huruf syafatain, tetapi ianya keluar daripada hujung gigi atas dengan bibir bawah yang basah. Af, fa, bibir bawah yang basah kat dalam. Okey. Yang atas ni disebut sebagai hidung yang ada rongga ni. Rupanya dia tidak ada apa anak panah untuk tuan-tuan nampak. Okey. Hidung al-ghunnatu makhrajuhal khayshum. Ghunnah keluar daripada hidung. Okey, kita tengok secara ringkas dulu untuk hari ni. Seterusnya bawah daripada dua bibir tu dia ada ditulis sebagai hujung lidah. Cuma di lidah sendiri ni tuan-tuan, lidah ni dia ada banyak pembahagian. Ada kepala lidah yang hujung sekali, yang kita kalau kita jelir tu dia keluar dulu tu dipanggil sebagai ra'sul lisan, kepala lidah. Dipanggil sebagai ra'sul lisan, kepala lidah. Kat depan sikit sebelah atas dipanggil sebagai permukaan lidah. Ataupun dalam bahasa Arab ni disebut sebagai zahrul lisan. Zahrul lisan. Okey. Kalau ke tengah sikit disebut sebagai wastul lisan, tengah lidah. Okey. Seterusnya ke belakang lagi kita akan dapati ianya dipanggil sebagai pangkal lidah. Okey, dipanggil sebagai pangkal lidah nah. Dan kalau kita ke bawah lagi ianya disebut sebagai al-jauf. Al-jauf ni diambil daripada halqum sampai ke dalam mulut ni. Okey, diambil panjang. Rongga kosong dalam mulut ni al-jauf daripada halqum sehinggalah dalam mulut. Yang keluar daripadanya tiga huruf. Alif, waw dan ya al-mad. Alif, waw dan ya maddiyah nah. Okey. Kita tengok kedudukan halqum pula, dia ada 3 bahagian. Halqum yang paling hujung, aqsal lisan. Aqsa disebut sebagai aqsa kerana paling jauh. Keluar daripadanya huruf hamzah dan huruf ha. Okey. Yang kedua wastul lisan, wastul halq, tengah halqum. Dia keluar daripadanya huruf ha dan huruf ain. Seterusnya adnal halq, yang paling hampir, halqum yang paling hampir, halqum yang paling atas, halqum yang paling dekat dengan mulut nah. Keluar daripadanya huruf kha dengan huruf ghin. Okey. Dan seterusnya atas daripada halqum paling hampir ni, tuan-tuan akan dapati ada satu isi ataupun ada satu daging yang keluar. Disebut sebagai anak tekak. Ataupun anak tekak lah. Okey, walaupun kita nampak ianya tidak ada peranan,
macam tak ada apa-apa fungsi. Dalam dia tu benda yang lembut, tapi sebenarnya dianya amat penting dalam memberi bunyi kepada suara kita. Kalau dia sebagai alat bantu kepada percakapan kita. Dan juga dalam masa kita makan pun dia memberikan peranan untuk menahan pergerakan ataupun membantu pergerakan makanan masuk ke dalam mulut. Okey. Al-luhah dalam bahasa Arab dipanggil. Okey. Atas padanya sikit tu disebut sebagai lelangit lembut. Okey, lelangit lembut. Yang inilah tempat bagi makhraj huruf qaf. Huruf qaf, pangkal lidah dia akan menempel di lelangit lembut yang hampir dengan anak tekak tadi. Lepas tu lelangit atas. Lelangit atas ni disebut sebagai lelangit keras. Okey, disebut sebagai lelangit keras lah. Lelangit keras ni dia ada beberapa tempat. Belakang daripada gusi sedikit bagi makhraj huruf nun. Dia tak kena di gusi. Dia belakang gusi sedikit. Makhraj huruf nun. Lepas tu ke atas lagi makhraj bagi huruf ra. Ke dalam lagi makhraj bagi huruf kaf. Okey. Dia akan keluar daripadanya tiga makhraj lah. Okey. Selepas daripada lelangit atas tu ada gusi. Gusi ni tempat bagi keluar tiga huruf ta, ta dengan dal. Okey. Ad, tiga huruf. Walaupun tuan-tuan dapati dalam sesetengah buku disebut sebagai hujung huruf ta, ta dengan dal ni apabila kita sebut hujung lidah kena letak di gigi, itu pendapat yang salah lah. Okay. Yang betul ataupun yang tepatnya adalah hujung lidah kena letak di gusi. Cuma bila kita letak di gusi, ianya akan menyebabkan berlaku pertemuan hujung lidah ni dengan gigi pun kena, dengan gusi pun kena. Sebab dia duduk di situ. Okey. Okey, seterusnya tepi lidah. Tepi lidah ni dia tepi lidah makhraj bagi dua huruf. Makhraj bagi dua huruf lah, iaitu huruf lam dengan huruf dad. Huruf lam dengan huruf dad. Okey. Huruf lam dan huruf dad. Ini berkaitan dengan makhraj huruf secara umum lah. Okey. Dan makhraj ni kita tahu ianya berlaku disebabkan apa? Anggota yang terlibat memainkan peranan. Okey. Contohnya bagi huruf mim. Huruf mim makhrajnya adalah bibir atas dengan bibir bawah. Cuma dia satu lagi dia makhraj yang tidak disebut bagi huruf mim adalah makhraj khayshum. Sebab apabila kita berlaku penutupan bibir atas dengan bibir bawah ni dia tutup suara, maka suara akan keluar ke hidung. Begitu juga hujung lidah dilelangit, tapi disebabkan tertutup saluran suara menyebabkan dia naik ke hidung. Okey, dia naik ke hidung. Okey. Cuma dua huruf ni sahaja yang kita akan baca, ianya akan naik ke hidung. Yang lain tidak akan naik ke hidung lah. Okey. Okey, sekadar untuk hari ini saya rasa perbincangan kita sampai di sini. Cuma saya buka persoalan dahulu untuk sama-sama kita bincang lah. Esok kita akan mula dengan huruf yang pertama, iaitu huruf al-jauf. Cuma kita akan bincang ketiga-tiga huruf terus untuk hari esok lah. Okey, ada persoalan? Sambil-sambil kita walaupun dahulunya kita belajar Al-Quran ni, kita just sebut sahaja. Dan kita tak tahu pun dianya keluar daripada mana. Cuma tu metod dahulu, tapi metod sekarang ni kita kena ubah lah. Kita kena tahu di mana huruf tadi keluar. Maknanya di manakah pertemuan dua anggota untuk menyebut huruf.
Contohnya nak sebut huruf dal contohnya. Kita tak boleh sebut hujung lidah di gigi, salah. Kena ad hujung lidah di gusi. Mula live pukul berapa? Pukul 2:30 insya-Allah. Okey. Cuma kita akan ambil masa lebih kurang setengah jam lah. Ustaz nak nota yang nota rajah yang tulis. Okey, insya-Allah nanti kita bagilah. Okey, kalau ada yang berkenan insya-Allah kita bagi. Okey. Kita baca, kita tahu makhraj ni, dia sebab bila kita tak tahu makhraj, kita akan sebut dalam keadaan yang contohnya dalam gelap lah. Kita tak tahu nak letak lidah kat mana, nak keluarkan suara daripada mana. Maka ianya kita baca Al-Quran dalam tidak yakin, dan jika berlaku kesalahan, maka kesalahan yang kita buat adalah kesalahan yang jali. Cuma jali ni ada dua. Jali yang menyebabkan tersalah makna, jali yang tidak menyebabkan kesalahan pada makna. Dia boleh ihtimal ataupun boleh kemungkinan boleh berlaku salah makna dan tidak berlaku salah makna. Contohnya kita dah sebut makhraj yang betul, tapi sifat yang kita pasangkan tu salah. Contohnya kita baca mustaqim, baca dengan sad. Tertukar huruf, hasilnya tertukar huruf, menyebabkan berlaku tertukar kalimah lah, tapi maksudnya masih lagi sama. Mustaqim maksud yang sama, cuma salah jali. Dalam bab sah ataupun batal salat, masih lagi sah salat kita, cuma kita dikira berdosa kerana salah menyebut huruf lah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Huruf dad sebelah gusi saja ataupun kedua-dua belah. Okey, huruf dad ni tuan-tuan, dianya berlaku khilaf. Ada yang menyebut sebagai hafatil lisan. Tepi lidah, maknanya tepi sebelah kanan kita boleh tolak, sebelah kiri pun kita boleh tolak. Kedua-dua. Dia salah satu sajalah kalau berkaitan dengan soalan ni, ianya adalah salah satu saja. Cuma ada satu pandangan lagi, dan pandangan yang lebih kuat, lebih tepat dan lebih senang untuk kita amalkan. Huruf dad ni kita tolak ke depan. Maknanya kita guna hujung lidah kita tolak di gusi. Okey, kita tolak ke depan. Waladda, adda, kita tolak ke depan, lebih senang lah. Okay, nanti kita bincang lah. Dan kenapa saya datangkan dalam keadaan gambar rajah, bila sebut dad kita letak di tepi lisan. Saya tak terus sebut di hujung lidah. Kenapa? Kerana kita nak bagi tahu bahawa di sana ada khilaf. Di sana ada cara bacaan yang boleh kita raikan, dan kita boleh pilih untuk kita berpegang yang mana yang kita rasa lebih selesa lah. Okey. Untuk wajibul ghunnah nanti kita bincang lah. Okey. Adakah berkaitan dengan lidah juga? Dia dengun ni secara ringkasnya dia berkaitan dengan hidung lah. Dia berkaitan dengan hidung. Cuma kena tengok keadaan. Tengok keadaan untuk kita sebut dengun tadi. Contoh ikhfa, dia ada 3 peringkat berkaitan dengan dengun. Perbahasan yang panjang lah. Okey. Saya rasa sekadar ni dulu untuk hari ni, kerana ada satu kelas yang saya perlu hadirkan diri jam 3 petang. Kita jumpa esok hari insya-Allah pada waktu yang sama jam 2.30 petang untuk kita bincang makhraj berkaitan dengan al-jawf pada hari esok insya-Allah. Fama kana khairan fahuwa min indillah wa ma kana syarran wa dha'fan fahuwa min qillati ilmi wa dha'fi nafsi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi